Menarik 10. Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan tahniah kepada Joe Biden di atas kemenangannya dalam pilihan raya Amerika Syarikat AS. Untuk itu, Biden telah dipilih sebagai Presiden AS yang baru. Menurut Muhyiddin, Malaysia mengikut perkembangan proses pilihan raya AS yang lalu. Katanya Malaysia berharap dapat mengukuhkan lagi dalam kerjasama dengan AS di bawah kepimpinan Biden. Justru Muhyiddin mendoakan kejayaan Biden dan berharap mereka dapat mengadakan pertemuan secara peribadi satu hari nanti. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memutuskan untuk menutup semua sekolah di seluruh negara bermula 9 November sehingga ke hari akhir sesi persekolahan tahun ini. Menurut Menterinya Dr. Razzie Jidin, keputusan itu dibuat susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB melibatkan semua negeri di Semenanjung kecuali Kelantan, Pahang dan Perlis bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Tambah Razzie, penutupan itu turut melibatkan negeri yang tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Langkah drastik yang dilakukan KPM itu juga nyata bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan di kalangan murid, guru, pensyarah dan seluruh warga KPM. Peperiksaan Sijil Pelajar Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dipindah ke 22 Februari tahun depan. Umum Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzie Muhammad Jidin hari ini. Beliau turut mengumumkan tarikh baharu bagi peperiksaan Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia STPM yang dianjak ke 8 Mac 2021. Katanya perincian mengenai semua peperiksaan awam itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Dr. Muhammad Razzie berkata bagi membantu calon peperiksaan awam membuat persediaan secukupnya, sebelum menduduki peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula pada 20 Januari tahun depan. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus komited untuk melonjakkan pembangunan belia dan sukan seiring dengan peruntukan yang telah disalurkan kepada kementerian tersebut pada Belanjawan 2021. Menterinya Datuk Sri Rizal Merican Naina yang menyedari bahawa belanjawan kali ini bukan mudah kerana dibuat dalam saat sukar tatkala negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Rizal Merican berkata KBS akan memberikan komitmen penuh untuk melaksanakan segala program pembangunan belia dan sukan secara menyeluruh dan ia bakal dirasai oleh seluruh generasi muda dan warga belia di seluruh negara. Skuad Kuching FA dianggap aksi bertemu Johor Darul Takzim JDT pada kejohanan Piala Malaysia sebuah pengalaman berharga di mana hadir sebagai pendatang baru bersaing dalam kancah kejohanan tertua itu. Penolong jurulatih Kuching FA Syahrizan Sari berkata, biarpun tewas kepada pasukan berpengalaman itu, namun anak-anak buahnya berjaya mempamerkan aksi yang memberangsangkan. Dalam perlawanan itu, Kuching FA tunduk 1-0 kepada juara musim lalu dalam aksi kalah mati yang berlangsung di Larkin pada Jumaat. JDT dilihat menguasai perlawanan dengan berjaya mencipta beberapa percubaan namun sekadar berpuas hati dengan satu jaringan sahaja yang berjaya dihasilkan menerusi bakat muda mereka Arif Aiman Muhammad Hanafi. Presiden Amerika yang dipilih Joe Biden secara rasmi mengumumkan kejayaannya pada Sabtu, berikrar menjadi presiden yang berusaha memperbaiki perpecahan dalam negara dan membuat Amerika kembali dihormati di seluruh dunia. Lapor agensi Anadolu berucap secara langsung kepada penyokong Donald Trump yang akan melangkah keluar. Biden berkata memahami kekecewaan yang dialami tetapi kini adalah masa untuk memberi ruang untuk bersama-sama maju ke depan. Kejayaan Biden menjadi Trump sebagai Presiden AS yang mengetuai Rumah Putih untuk sepenggal dalam tempoh hampir 3 dekad. Bagaimanapun, Trump tidak berputus asa dan berazam untuk meneruskan tindakan undang-undang di beberapa negeri. Presiden yang bakal menamatkan pentadbirannya itu enggan menyerah kalah. Walaupun hampir semua saluran berita utama di AS mahu beliau menamatkan perlumbaan, sebaliknya Trump menegaskan pilihan raya masih belum selesai. Trump dilihat akan meninggalkan pejabat ketika pandemik COVID-19 kian merunsing dengan AS melaporkan lebih 100,000 kes sehari sejak Rabu.
Perdagangan sempadan antara Malaysia dan Thailand dalam tempoh 9 bulan pertama ini merosot 17.23% kepada 175.10 bilion baht berikutan penutupan sempadan bagi membendung penularan COVID-19 yang sekaligus telah menjejaskan ekonomi harian. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Luar Negara Thailand, Krati Rasheno berkata, perdagangan merentas sempadan Thailand dengan negara-negara jiran seperti Malaysia, Myanmar, Laos dan Kemboja dalam tempoh ini ialah 561.10 bilion baht yang menyusut 10.3% tahun ke tahun. Dalam satu kenyataan lagi, beliau berkata ekspor ke Malaysia turun 11.5% kepada 85.48 bilion baht dan sementara itu import merosot 22.04% kepada 89.62 bilion baht. Malaysia ialah rakan dagang sempadan terbesar Thailand. Krati menambah dagangan transit Thailand dengan Singapura, Vietnam dan Selatan China mengukuh 3.25% kepada 407.77 bilion baht dalam tempoh Januari sehingga September tahun ini. Arena bola sepak negara kehilangan seorang lagi permata yang pernah mengharumkan nama negara apabila bekas pemain kebangsaan Datuk Muhammad Bakar, 75 tahun meninggal dunia pada hari ini. Beliau mengembus nafas terakhir pada jam 10.50 pagi Ahad ketika dirawat di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPPT University Sains Malaysia USM di Kepala Batas Pulau Pinang. Menurut anak beliau Siti Mardiana, bapanya meninggal dunia akibat penyakit berkaitan kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan darah, sepsis secondary to myelodysplastic syndrome. Muhammad pernah menyertai skuad kebangsaan dan berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Munich, Jerman pada 1972. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina Marikan menerusi laman sosial Facebooknya turut mengucapkan takziah kepada keluarga Muhammad atas pemergian. Sejumlah 519 individu ditahan polis semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, daripada jumlah itu seramai 511 individu telah dikompaun, 4 direman dan 4 lagi dijamin. Katanya lagi 6 pendatang asing tanpa izin turut ditahan menerusi operasi benteng 3 buah kenderaan darat. Antara kesalahan ialah gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal seramai 206 orang, tidak memakai pelitup muka seramai 126 orang, gagal menyediakan peralatan atau rekod butiran diri seramai 67, premis beroperasi lebih masa 23, pusat hiburan 9 dan lain-lain adalah 88. Dua lelaki disahkan maut dalam nahas melibatkan 2 helikopter yang dipercayai bertembung di udara sebelum sebuah daripadanya terhempas dalam kejadian kira-kira 12.30 hari pada Ahad di Taman Melawati Ampang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, 2 mangsa yang maut adalah Muhammad Irfan Muhammad Rawi dan Muhammad Sabri Bahrum. Manakala 2 mangsa yang terselamat adalah Datuk Ahmad Jauhari Yahya yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airline Berhad dan Tan Chai Ilan. Beliau pada masa sama turut menyerahkan siasatan terperinci kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Ir Dr. Wee Kang Siong dalam kenyataannya mengesahkan kejadian itu. Kemalangan udara itu dilaporkan berlaku sekitar jam 11.50 pagi melibatkan 2 helikopter jenis G2CA. 2 helikopter ini yang sedang melakukan latihan penerbangan telah berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang bersama 4 orang kru. Menarik 10.